di dalam bab keutamaan berzikir yang tidak terikat dengan waktunya. Jadi Imam Nawawi dia menyebut beberapa dalil di dalam bab keutamaan zikir yang tidak terikat dengan waktunya. Di antara dalil yang diletakkan ataupun dimuatkan oleh Imam Nawawi di dalam bab ini adalah hadis yang ke-35, katanya kami riwayatkan juga di dalam kitab tersebut daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, man qala subhanallahil azim wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Maksudnya, sesiapa yang mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdih, maksudnya maha suci Allah daripada segala kekurangan dan segala puji bagi Allah. Kalau orang ucap perkataan ni, akan ditanam baginya satu batang pohon kurma di dalam syurga. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara zikir yang wari yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui dalil-dalil yang sahih adalah ucapan subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahi wa bihamdih adalah ucapan zikir yang cukup mudah diucapkan oleh setiap kita, sama ada lelaki ataupun orang puan. Rasanya taklah payah sangat. Dia ada ucapan-ucapan dalam Al-Quranul Karim payah belik lidah nak ucap. Tambah-tambah hak jenis kuat isap rokok pula, dia kata kerah lidah sebab kuat agak isap rokok nak sebut payah kadang-kadang. Tapi ucapan subhanallahi wa bihamdi mudah je. Hak isap rokok ke nak isap rokok boleh, ada boleh sebut subhanallahi wa bihamdi. Makna subhanallahi wa bihamdi adalah maha suci Allah daripada segala kekurangan. Jadi kita menafikan kekurangan daripada Allah. Wa bihamdi, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita menyabitkan segala kesempurnaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan tersebut mengandungi dua perkara. Yang pertamanya mensucikan, membersihkan Allah daripada kekurangan. Yang keduanya menyabitkan segala kamalat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah besar ganjaran dia. Sehingga disebut dalam hadis ni, hadis yang diriwayat daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dan beberapa orang ulama hadis yang lain, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Orang yang sebut benda ni akan ditanamkan untuk dia satu batang pohon tamar di dalam syurga. Maksud satu batang pohon tamar ni secara hakiki ke ataupun hanya kiasan saja? Di sini ada perbincangan di kalangan ulama. Ada sebahagian daripada ulama kata secara hakiki ya. Maksudnya memang Allah Ta'ala perintah kepada mereka supaya menanam pohon tamar kepada orang yang mengucap perkataan tersebut. Manakala sebahagian yang lain berpandangan bahawasanya perkataan ini hanya memberi kiasan. Hanya kiasan sahaja. Maksudnya Allah Ta'ala akan siapkan ganjaran yang cukup besar yang dia akan dapat ambil ganjaran tersebut ketika dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dalam Al-Quranul Karim ada ayat walikullin darajatun mimma amilu. Bagi setiap seorang ada darjat-darjat yang tinggi. Ia tak sama. Darjat orang duduk dalam syurga tak sama. Ada orang tu darjat yang dia duduk dalam syurga tinggi. Sebab apa? Sebab dia mimma amilu, dan kerana apa yang mereka itu amalkan semasa mereka itu berada di atas dunia dulu. Hadis seterusnya, Imam Tirmizi mengatakan hadis ini sebagai hadis hasan. Yang hadis seterusnya katanya kami juga meriwayatkan dalam Sunan Tirmizi daripada Abu Zar radhiyallahu taala an, dia berkata, qultu ya Rasulullah ayyul kalami ahabbu ila Allah taala? Qal mastafa Allah ta'ala li malaikatih subhana rabbi wa bihamdih subhana rabbi wa bihamdih. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah,
perkataan apakah yang paling dicintai oleh Allah. Tengok, dia orang apabila ada cinta kepada Allah, sayang kepada Allah, kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia mikir siang malam apakah perkataan dan perbuatan hak yang Allah Ta'ala suka. Gitu kita kan, kalau kita sayang kepada seorang, kita akan cari benda hak yang dia suka. Kalau dia suka makan beluk, kita belanja beluk tiap-tiap malam. Contoh, kalau dia suka suatu benda yang berharga pun, kalau kita mampu, kita akan cari dapatkan perkara tersebut untuk beri kepada dia. Biasa gitulah. Orang tu sayang ke bini sayang ke tu lelaki, dan sayang sangat sampai ke masa sambut hari lahir kan, apa habis dulu sambut ke bini sambut ke tu lelaki. Tapi silap sikit je, kita disilap sikit. Kita mengambil tarikh lahir daripada tahun Masihi. Hak tu silap sikit. Sebenarnya kita apa jua hukum yang berkait dengan agama kena ambil tarikh Islam. Tidak boleh kita ambil tarikh Masihi. Bukan kata nak guna, tak ada masalah, cuma silap sikit je. Tapi silap tu tak dosa pun. Dan sebab kena ingat, tarikh di sisi Allah adalah tahun Islam. Dalam Al-Quranul Karim ada ayat inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 ada ayat Allah Ta'ala kata lagu mana, yas'alunaka 'anil ahillah, mereka itu bertanya kepadamu ya Muhammad tentang anak bulan. Anak bulan kan, awal bulan tu biar anak bulan, lepas tu habis tu biar pula. Mereka tu tanya kepadamu, mana bulan kecil besar. Katanya qul hiya mawaqitu linnas, anak bulan saat itu adalah waktu bagi manusia. Itu adalah sebenarnya waktu bagi manusia, khususnya orang Islam. Begitu juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah semenjak daripada diciptakan langit dan bumi ada 12 bulan. Di antara 12 bulan tu ada 4 bulan hak yang diharamkan, termasuk bulan hak yang kita berada sekarang ni, iaitu bulan Rajab. Baik, kan kita apabila kita menyambut hari kelahiran isteri kita ataupun isteri kita sambut hari kelahiran kita kan, barang-barang berharga saja dibagi kan. Sebab kita sayang ke dia sayang kita. Begitu juga sahabat Rasulullah, ketika dia kasih kepada Allah Ta'ala, dia cinta kepada Allah, maka dia fikir benda perkataan dan perbuatan hak yang boleh kalau dia buat ni, dia dapat benda ganjaran daripada Allah, dia dapat benda anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lebih dekat kepada Allah. Maka ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, perkataan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Baginda menjawab, perkataan yang dipilih oleh Allah untuk para malaikatnya. Benda perkataan yang Allah Ta'ala pilih untuk para malaikatnya, subhana rabbi wa bihamdih. Sama juga dengan subhana rabbiyal azim wa bihamdih, sama. Subhana rabbi wa bihamdih. Maksudnya, segala puji, maha suci Allah Ta'ala Tuhanku dan segala puji baginya. Maha suci Allah Ta'ala Tuhanku dan segala puji baginya. Ini dia panggil dia perkataan zikir yang Allah Ta'ala pilih kepada malaikat. Tiba-tiba Allah Ta'ala suruh kita berzikir dengan zikir tersebut. Bermaknanya Allah Ta'ala nak memuliakan kita. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang paling mulia. Ketika mana Allah Ta'ala nak memuliakan kita, maka zikir yang sering diungkapkan oleh makhluk yang paling mulia, Allah Ta'ala perintah supaya kita ungkapkan zikir ni. Jadi zikir inilah zikir yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni zikir para malaikat. Jadi mudah je, subhanallah, subhana rabbi wa bihamdi, ataupun subhanallah wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini zikir para malaikat. Dalam Al-Quranul Karim, ketika mana Allah Ta'ala nak khabar kepada para malaikat bahawasanya Allah Ta'ala nak jadikan khalifah di atas muka bumi ni, maka malaikat pun tanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mu nak jadi makhluk yang menumpah darah, lepas tu duduk bunuh situ bunuh sini, merosakkan muka bumi. Wa nahnu nusabbihu bihamdi rabbik wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami ni sentiasa bertasbih memujimu. Tengok, malaikat kerja dia bertasbih memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Seterusnya Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan lagi sahih. Habis. Kata Imam Nawawi, sekarang saatnya saya memulakan asas perbahasan dalam kitab ni yang akan saya jelaskan sesuai dengan realiti kehidupan manusia pada umumnya. Saya memulakan dengan zikir ketika bangun dari tidur, kemudian secara berurutan sampai ketika hendak tidur pada malam hari, saat bangun pada malam hari dan tidur setelahnya. Semoga Allah Ta'ala memberi taufik. Jadi kita saat itu hanya diriwayat kelebihan. Bab yang pertama, ini baru nak masuk kata Imam Nawawi, aku akan susun mengikut bermula daripada kita bangun daripada tidur, benda yang perlu kita ucapkan apabila kita bangun daripada tidur. Katanya telah kami riwayatkan dalam kitab sahih dua imam ahli hadis. Kalau sebut kata dua sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Panggilan dia Abu Abdillah, nama dia Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari. Dan pernah kita ceritakan, Al-Bukhari bukan nama. Al-Bukhari ni adalah nisbah kepada negara Bukhara. Nama dia adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah. Memang nak ingat. Memang payah nak ingat kan? Itu nama dia. Dia Sahih Bukhari. Maksudnya Sahih Bukhari, kitab sahih yang dikarangkan oleh seorang ulama daripada negara Bukhara. Nama dia adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah. Hamba dah ingat nak cerita satu cerita, memang nakal sungguh dah. Dia ada seorang di Mesir tu, seorang ni, orang kata dia ni orang Kristian, macam-macam lah. Orang kata dia ni memang cukup teruk dah, tapi kena cakap beragama, masuk dalam TV semua. Jadi kadang-kadang TV ni masalah juga. Dia benda-benda hok pelik-pelik gitu, dia masuk dalam TV, hok cakap hok molek, hok ramai lagi, hok yang okey apa semua sekali. Daklah semasyhur dia. Lepas tu dia kata mana? Nak sukanya dia kata, tak ada, dia kata kitab Sahih Bukhari tak ada. Kitab Sahih Bukhari tak ada, dia kata. Hak ada je adalah sebab Bukhari itu bukan nama. Betul dah situ. Bukhari itu nisbah kepada tempat, bukan nama. Sebenarnya nama dia kitab Sahih adalah Sahih Jum'ah Abu Abdillah. Dia kata Jum'ah. Nama Imam Bukhari ni Jum'ah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah. Dia silap baca, dia nak belajar. Dia kitab Arab ni tulis gini, kitab Arab kita nak khabar. Dia tulis jama'ahu al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. Jama'ah makna dia kitab ni dikumpulkan. Dia tu asal makna jama'ah. Dia pergi baca Jumaah dok sekarang. Dia ingat nama Imam Bukhari tu Jumaah. Macam gini macam gini kata contoh kita kata gini kitab ni terjemahan Imam Nawawi. Dia kata nama Imam Nawawi adalah terjemahan Nawawi. Tu nama Imam Nawawi. Gitu maksud dia. Allah Rabbi, nak ayat jahil telajak. Jahil telajak. Tapi nak cakap beragama juga. Jadi nama Imam Bukhari adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah. Cara nak ingat mudah je. Ingat nama Nabi Muhammad, lepas tu toki dia Ismail anak Nabi Ibrahim, lepas tu ni Mughirah Bardizbah. Baik, itu nama Imam Bukhari. Jadi hadis, kata Imam Nawawi, kami riwayat dalam kitab sahih dua imam ahli hadis. Yang pertamanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah dan Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim. Jadi nama Imam Muslim, nama dia Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'qidu asy-syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha 'uqad yadribu ala kulli 'uqdatin makanaha 'alayka laylun tawilun farqud fa in istayqadha wa dhakara Allah ta'ala in hallat 'uqdatun fa in tawadda'a in hallat 'uqdatun fa in shalla in hallat 'uqaduhu kulluha fa asbaha nashitan tayyiban nafs wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Artinya, syaitan mengikat tengkok salah seorang daripada kamu ketika tidur dengan 3 ikatan. Di syaitan masa kita tidur ni disebut dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih daripada Sayyidina Abu Hurairah. Kata Rasulullah khabar dia benda yang gaib, kita tidak boleh nak cerita benda yang gaib.
Benda kita tak nampak melainkan melalui dalil yang sahih yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah menceritakan bahawasanya syaitan apabila kita tidur, dia pun ikat ni atas pada kita tu makna cakap mudah-mudah ni atas tekuk kita, atas pada kita 3 ikatan. Dan ikatan ni kita tak nampak. Ikatan ni kita tak nampak. Dia sebahagian ulama menyebut dia syaitan ni dia sihir kita dengan ikatan tersebut. Dia sihir kita. Kita masa duduk siang hari ni memang tekad ni nak bangun sembahyang subuh. Dia setengah dah. Setengah orang yang duduk surau masjid ni dak masuk dah. Kebanyakan. Jadi tapi apabila tidur siapa masa nak bangun dia nak bangun. Dan dia berak apa semua sekali macam orang kena sihir dah. Orang yang kena buatan orang ni dia akan rasa kelubur je, rasa orang, rasa mana lemah je kita katakan, rasa kelubur je, rasa lemah je. Gitulah cakap mudah-mudah kok. Sebab dia orang sihir, dia ada cara sihir adalah dia pintal tali dan dia tiup pada tali tersebut. Sebagaimana Allah Ta'ala kata dalam Quran, wa min syarrin naffathati fil 'uqad, dan daripada kejahatan kita minta berlindung kepada Allah daripada kejahatan perempuan-perempuan yang dia tiup pada simpulan tali. Dia sihir orang, dia tiup. Mudah pandai sihir sebab kita kabah yang sebut dalam Al-Quranul Karim. Jadi begitulah syaitan buat. Jadi orang tu bila kena sihir ke orang, jadi ikut je ke orang yang sihir dia. Jadi begitu juga ikut syaitan. Syaitan kata tidur. Okey, kita kena cerita kat syaitan. Kadang-kadang ramai lagi orang kita tidak mengetahui perbezaan di antara jin, syaitan dan iblis. Syaitan dengan iblis mana? Syaitan beza mana dengan jin? Jin beza dengan lagu mana dengan iblis? Okey, yang pertama sekali kita kena tahu iblis adalah daripada kalangan jin. Itu asal. Allah Ta'ala kata dalam Quran, illa iblis kana minal jin, malaikat iblis dia tidak sujud kepada Nabi Adam. Dia ni daripada kalangan jin. Dia iblis ni apa yang disebut oleh para alim ulama adalah syaitan yang paling besar sekali. Ayuh dia, maksud dia kita manusia anak cucu kepada Nabi Adam. Manakala jin dan iblis ni jin dan syaitan ni adalah anak cucu kepada iblis. Okey, boleh faham kan? Sekali lagi, kita anak cucu kepada Nabi Adam, manakala jin dan syaitan adalah anak cucu kepada iblis. Dan beza lagu mana jin dengan syaitan? Kata ulama, bezanya syaitan ni jin, tapi jin yang kafir. Jin yang kafir orang panggil syaitan, manakala jin Islam orang nak panggil syaitan. Maksudnya anak cucu kepada iblis ada yang beriman, ada yang jadi baik. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih. Dalam Quran kata olehmu ya Muhammad, uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin, diwahyu kepadaku bahawasanya ada sekumpulan daripada jin dia dengar Quran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu inna sami'na qur'anan ajaba, lalu tu mereka itu berkata kami dengar Quran pelik sungguh, hebat sungguh. Yahdi ila rusydi, yang mana Quran ni dia menunjuk kepada petunjuk. Fa amanna bih, maka kami beriman dengannya. Syaitan yang beriman dinamakan sebagai jin. Maka itu perbezaan di antara iblis, jin dan syaitan. Jadi pendek kata, dia termasuk iblis dengan syaitan, dia masuk dalam golongan jin belaka. Cuma oleh kerana dia paling besar sekali, dia tidak sujud kepada Nabi Adam, nama dia iblis. Anak cucu dia yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala, nama dia syaitan. Yang beriman dinamakan sebagai jin. Okey, ni mengikut penafsiran oleh sebahagian ulama, walaupun ada lagi penafsiran-penafsiran yang lain. Jadi syaitan ni maksudnya jin yang jahat lah, anak cucu kepada iblis lah, yang sering menggoda anak Adam supaya jauh daripada Allah Ta'ala. Syaitan mengikat tekuk salah seorang daripada kamu ketika tidur dengan 3 ikatan. Kata ulama, tengok pada zahir hadis ni semua sekali, orang baik ke orang tak baik kena belaka. Tapi di sana ada hadis yang lain ataupun ada dalil yang lain yang mana hamba-hamba Allah Ta'ala yang rapat dengan Allah dia terlepas daripada ikatan ni. Sebab ada sebahagian daripada kita orang yang jaga semua sembahyang subuh, mayang subuh jaga semua kan, apabila
Sebelum subuh tu dia bangun molek-molek ada segor. Molek-molek ada segor. Jadi dia saat itu terlepas daripada ikatan tersebut. Di dalam Al-Quranul Karim ada ayat yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada bagi engkau wahai syaitan, maksud dia adalah tidak ada bagimu syaitan ke atas tidak ada, mu tidak dapat menguasai hamba-hambaku. Orang yang rapat dengan Allah, syaitan tidak dapat menguasai. Di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang membaca ayat kursi sebelum daripada tidur, orang yang baca ayat kursi sebelum daripada tidur, ayat kursi ayat itulah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, maka sentiasa ada, Allah Ta'ala akan hantar seorang penjaga yang akan menjaga dia ketika dia tidur, dan syaitan tidak boleh mendekati dia ketika dia tidur. Maka kata ulama, hadis ni pada zahirnya setiap orang tidur kena belaka 3 ikatan ni. Tapi kita tengok kepada hadis-hadis yang lain, yang mana ada hadis-hadis yang lain menjadi dalil bahawasanya ada golongan-golongan yang tertentu yang terlepas daripada ikatan syaitan. Di antaranya orang yang baca ayat kursi sebelum daripada nak tidur, dia akan terlepas daripada ikatan ni. Baik, kata dia lagu mana? Syaitan mengikat tengkok salah seorang daripada kamu ketika tidur dengan 3 ikatan. Dia katakan untuk setiap ikatan di tempatnya, setiap kali ikatan dia kata mana? Ikat macam orang sihir orang. Dia si pose dia tidur dia pun adalah bacaan dia tu. Nak jadi warna orang ni. Lepas tu yang kedua dia sipu pula nak jadi warna orang ni. Gitu juga. Si pulang yang pertama dia kata mana? Kamu masih memiliki malang yang panjang, maka tidurlah. Ni bagi orang yang jaga semayang, bukan hak yang nak semayang subuh. Kalau hak nak tak ada semayang subuh tu pakai direct dah cara dah buat semayang ni. Ni ada lagi dalam hati nak semayang subuh. Kak subuh nanti ya, tidur sekejap, sikit lagi pacarok. Baik, mula nak semayang Jumaat juga. Pada jadi semayang Jumaat dah. Tengok, kamu masih memiliki malang yang panjang, maka tidurlah. Tapi kata Rasul, jika dia bangun dan berzikir kepada Allah, dia bangun berzikir kepada Allah, la ilaha illallah, ataupun alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Okeylah zikir, dia ingat kepada Allah. Bangun mula ingat kepada Allah. Tapi payah kok bangun mula ingat kepada Allah. Biasanya bangun mula Mek cari gok bini dia. Mana aset abang? Aset abang duk mana? Cari aset dulu. Cari aset dulu. Tu kebiasaan. Cari aset dulu. Sungguh cuba perhati kalau kita tidur ramai-ramai, benda hak yang mula-mula cari. Bangun tu ingat nak cari aset dulu. Kita ingat nak suluh-suluh benda lah. Rupanya baca WhatsApp. Hak dak malang ada lagi hak nak baca WhatsApp. Baca Facebook dulu hak malang. Ada lagi hak nak baca dak dang ngatuk ngat malam. Baik, okey. Nak baca WhatsApp ke nak baca Facebook ke dipersilakan. Tapi hak yang penting kita jangan tinggal sunnah. Bangun daripada tidur ingat kepada Allah Taala lalu. La ilaha illallah ataupun subhanallah wa bihamdi, ataupun kita baca doa yang warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kan disebut oleh Imam Nawawi. Nanti kita akan cerita lagi. Baik. Jadi apabila diingat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika bangun, terlepaslah satu ikatan. Terlepas satu ikatan. Apabila dia berwudu, terlepas satu ikatan. Apabila dia solat, maka terlepaslah semua ikatannya, sehingga dia bangun dalam keadaan cergas dan berjiwa lapang. Allah Ta'ala bagi ketenangan dalam hati dia. Jika tidak, dia akan bangun dalam keadaan berat dan malah. Allah, dia bukan perasaan dalam mang ni wasa dok tenterang, wasa macam-macam wasa dok tenang, wasa rada masalah. Allah Ta'ala bagi kepada dia bala kepada dia kerana dia bangun lewat sangat. Jadi 3 ikatan syaitan tidak terlerai daripada dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni Rasul khabar kepada kita bahawasanya syaitan ni dia memang tak suka kita bangun awal untuk sembahyang subuh. Memang tak suka. Dia suka kita bangun, kita berzikir kepada Allah. Dia tidak suka kita bangun berwudu. Dia tidak suka kita bangun untuk bersembahyang. Syaitan tak suka. Syaitan ni adalah musuh kita. Musuh kita yang sungguh adalah syaitan.
Allah Ta'ala kabur dalam Quran lagu mana? Inna syaitana kana lil insani aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan bagi manusia adalah musuh yang nyata. Syaitan ni adalah musuh yang nyata bagi kita semua sekali ya. Syaitan ni musuh kita, tapi kita tak nampak dia. Sebenarnya kita bangun subuh tu, kita duk perang. Perang dengan siapa? Perang dengan syaitan. Bukan perang tidur. Bukan perang tidur. Kan kita ada guna tu. Wah, ni perang tau. Bukan. Ni perang perang dengan syaitan tau. Kita bangun daripada tidur, kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kalah. Kalau kita guna senjata yang disebut oleh Rasulullah, pasti kita akan menang. Benda senjata yang disebut oleh Rasulullah, bangun ingat Tuhan dulu mula-mula. Ingat kepada Allah Ta'ala dulu mula-mula. Yang keduanya, ambil wudu. Yang ketiganya, sembahyang. Barulah kita menang dalam peperangan tersebut. Kalau kita dah buat benda lagu tu, kita tidak guna senjata yang diajar oleh Rasulullah, maka kita kena kecing di syaitan. Kita kena kecing di syaitan. Tak cukup kerajaan kecing kita, syaitan pula kecing kali lagi. Dah lewat bangun subuh. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni disebut dalam hadis yang sahih daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Abdullah bin Mas'ud menceritakan satu ketika dzukira inda Nabi sallallahu alaihi wasallam rajul, disebut seorang lelaki di sisi Rasulullah. Jadi adalah ramai-ramai sahabat dia kawan ada orang lelaki ni sekian-sekian. Ketika sebut orang lelaki tu faqih, ada sebahagian sahabat kata lagu mana? Mazalana iman hatta asbah. Orang tu tidur sampai kecerah. Kalau cakap kita, tidur sampai kecerah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqal dzaka rajulun bala syaitan fi udhuni. Orang lelaki itu adalah orang lelaki hak yang syaitan kecing dalam telinga dia. Tu ambil ayat kecing tadi ha. Syaitan kecing dalam telinga dia orang lagu tu. Jadi tahu lah mana orang kita hak yang tak jaga sembahyang subuh, hak yang tak bangun sembahyang subuh, kena kecing di syaitan dalam telinga. Acik pering, busuk kohong. Bangun tidur kena kecing, nak benda celek. Siang hari, sembahyang siang hari pun kena kecing semua. Allah Rabbi, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Katanya lafaz hadis ini dari riwayat Bukhari, sedangkan riwayat Muslim dengan lafaz yang semakna dengannya. Maksudnya Imam Nawawi mendatangkan lafaz Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Cuma lafaz Bukhari dengan lafaz Muslim ada sikit perbezaan, walaupun makna sama, lebih kurang aja. Cuma Imam Nawawi pilih lafaz Imam Bukhari letak dalam buku ni, sedangkan riwayat Muslim dengan lafaz yang semakna dengannya. Potongan perkataan qafiyah ar-ra's, maksudnya tidak ada perkataan tersebut bukan. Potongan perkataan qafiyah ar-ra's bermakna batas akhir kepala bahagian belakang atau tengkok. Sini tu maksudnya, diikat di belakang sini tu maksud dia. Seterusnya kata dia kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Huzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu dan Abu Zar radhiyallahu taala an, mereka berkata. Jadi dalam kitab Sahih Bukhari ada satu hadis yang diriwayat daripada oleh dua orang sahabat Rasulullah. Yang pertamanya Huzaifah bin Al-Yaman. Huzaifah bin Al-Yaman ni kalau kita nak cerita dia, di antara sahabat yang cukup hebat lah. Huzaifah bin Al-Yaman, dia asal penduduk Mekah. Tu asal penduduk Mekah. Lepas tu dia pergi ke Madinah. Lepas tu apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada agama Islam, dia di antara orang yang beriman. Dia ditanya Rasulullah, hamba ni muhajirin ke orang Ansar? Sebab dia asal penduduk Mekah, tapi pergi ke Madinah. Lepas sebelum daripada dia masuk Islam, duduk Madinah dah. Jadi dia ni nak tanya Rasulullah, daripada puak muhajirin ke daripada puak Ansar? Kata Rasulullah, mung daripada puak muhajirin dan Ansar, dua-dua sekali. Jadi Huzaifah bin Al-Yaman puak muhajirin ya, puak Ansar pun ya. Huzaifah bin Al-Yaman dikenali sebagai sahibu sirri Rasulillah, orang yang memegang rahsia Rasulullah. Maksudnya nama-nama golongan munafiqun Rasul khabar ke dia belaka, dan dia tidak pernah khabar seorang pun kepada orang lain. Rasul khabar siapa golongan munafiqun di Madinah. Rasul khabar kepada Abu Bakar, Rasul khabar kepada Umar. Maksud dia ada orang yang mana kelayakan dia menggalah tugas ni tidak diberi kepada orang lain.
Hudzaifah bin Al-Yaman, Rasulullah bagi kepada dia menjaga rahsia siapakah nama golongan munafiqun. Di zaman Sayyidina Umar apabila mati seorang, saya pernah bertanya dia, sebab Sayyidina Umar nak tahu boleh semayang ke tak, takut semayang atas orang munafik. Satu ketika Sayyidina Umar benda ada pekerja Sayyidina Umar pemimpin. Sayyidina Umar kata, tak, dalam pekerja aku hak jaga harta benda negara ada tak orang munafik? Dia kata ada. Dan siapa? Tidak kamu. Dia kata ada. Jadi Sayyidina Umar memang berhati-hatilah. Sebab ada orang hak yang bermasalah. Baik. Tu cerita sedikit sebanyak tentang Hudzaifah bin Al-Yaman. Dia kata lagu mana, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi qala bismika Allahumma ahya wa amut wa idza istayqadha qala alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nusyur. Rasulullah ketika berganjak ke tempat peraduan, ke tempat dia asal firash ni tilam dia lah, hamparan untuk dia tidur. Jadi Rasulullah kalau ketika dia duduk dah, pergi tempat dia nak tidur atas katil, kalau kita ni atas lembek, kita ni atas totu, baik, alas yang kita nak tidur, tu cakap kita lah. Rasulullah katakan ni bismikallahumma ahya wa amut. Rasulullah baca doa tu, bismikallahumma ahya wa amut. Baca lah. Mereka kalau ngantuk sangat nak awal ni ngantuk sangat. Baik. Tapi hak yang masalahnya gambar di kalangan kita, hak yang tidur saat ni tu jenera dengan headset jenera dengan headset. Duduk baca WhatsApp, deng jatuh WhatsApp. Pakai tidur lalu senyap. Dah nak baca benda tu. Hak secara kebetulan hak yang dia baca, hak last sekali sebelum tidur tu, baca cerita gosip. Dak kata teruk sebelum tidur baca cerita gosip. Orang baca bismikallahumma ahya wa amut. Okey. Jadi Rasul baca lagu mana? Bismikallahumma ahya wa amut. Maksud dia, dengan namamu ya Allah aku hidup dan mati. Dengan namamu ya Allah aku hidup. Kita hidup dengan nama Allah Subhanahu wa taala, kita mati juga dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Barulah hidup kita berkat, mati kita juga berkat. Jadi kalau kita mati pada malam tu, Allah Taala bagi keberkatan sebab kita mati dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu ya Allah aku mati. Sebab kita ni tidur ni adik-beradik mati tidur ni. Kata ulama, an-naum akhul maut. Tidur ni adalah adik-beradik mati. Adik-beradik mati tidur ni. Dan tidur tak sedar, mati pun tak sedar dah. Cuma tidur ni dia boleh sedar semula. Mati tu gerak berapa kali pun memang tak sedar dah. Jadi tidur ni dikenamakan sebagai mati kecil. Jadi takut-takut tu tidur hotlah sekali dah untuk kita. Jangan ada ramai mana orang tidur lepas tu mati. Jadi kita digalakkan berdoa agar Allah Ta'ala, ataupun kita digalakkan baca bacaan dengan nama Allah aku hidup dan aku mati. Ketika bangun baginda membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan hanya kepadanya lah kami dibangkitkan. Jadi doa, segala puji bagi Allah yang menghidupkan kita. Jadi kita bangun, Allah hidup lagi, kita puji kepada Allah. Lepas tu setelah mematikan kami, dia mati sekejap, tidur tu lah, dan hanya kepadanya lah kami akan dibangkitkan. Tapi penghujungnya kita akan dibangkitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok doa ni sebenarnya mudah je nak baca tekah ni lah, tekah ni. Tapi bangun tidur bukan semua budak boleh, bukan semua kita boleh baca. Bukan semua kita boleh baca. Kita ni kadang-kadang malu juga ke budak-budak. Kadang-kadang anak amba umur 6 tahun dia pergi pasti, belajar pasti, cikgu ajar setiap kali bangun daripada tidur baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama abatana wa ilaihin nusyur. Kadang-kadang kita tak ingat nak baca. Dia tu kita gerak sebelum pergi tadah tu baca tadah tangan dulu, Allahu Rabbi. Bagus. Jadi kita kalau nak baca kena kata pasti semula. Kena kata pasti semula hok nak baca kau. Sebab budak-budak pergi sekolah pasti tu memang bagus cara didikan siapa ke boleh baca. Jadi kalau kita tak boleh baca kena kata pasti semula. Baik.
Katanya seterusnya kami riwayatkan dalam kitab Ibn Sunni, kitab hadis yang dikarang oleh seorang ulama hadis yang dikenali dengan Imam Ibn Sunni, dengan sanad yang sahih daripada Abu Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza istayqadha ahadukum falyaqul alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bi dzikri." Apabila salah seorang daripada kamu bangun dari tidur, hendaklah mengucapkan alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa afani fi jasadi wa adina li bi dzikri. Maksudnya dia, segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan rohku kepada aku. Kita tidur, roh kita keluar daripada kita. Lepas tu apabila kita bangun, roh kita Allah Ta'ala kembalikan balik dalam tubuh kita sebab tu kita hidup lagi. Lepas tu menyelamatkan tubuhku, Allah Ta'ala selamatkan tubuh kita, bangun segom bego, tak ada cabuk tangan, tak ada cabuk kaki. Nasallallahu salamata wal afiyah. Okey, beres je, selamat kita, tak sakit benda. Dan mengizinkan aku untuk berzikir kepada Nya yang paling besar. Yang paling besar adalah kita bersyukur kepada Allah sekiranya Allah Ta'ala bagi kepada kita kemampuan untuk kita berzikir. Kan itu nikmat. Jadi kita puji kepada Allah kerana Allah Ta'ala bagi kepada kita kemampuan untuk berzikir. Orang yang mampu berzikir ketika bangun daripada tidur ni adalah golongan yang Allah Ta'ala betul-betul pilih. Sebab itulah ketika kita mampu, maka kita kena memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya kami riwayatkan juga dalam kitab tersebut, yakni kitab Imam Ibn Sunni, daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Ma min rajulin yantabihu min nawmihi fayaqul alhamdulillahilladzi khalaqan nawma wal yaqadha alhamdulillahilladzi ba'athani saliman sawiya asyhadu anna allaha yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir illa qala Allah ta'ala sadaqa 'abdi." Oh, kita nak ngapa ni memang tak boleh dah. Tapi macam kita khabar sebelum ni lah. Sebelum ni Imam Nawawi khabar lagu mana, apabila kita dengar satu amalan yang ada ganjaran, yang ada kelebihan, kita baca walaupun sekali agar kita termasuk dalam golongan ahli zikir tersebut, agar kita termasuk dalam ahli bagi doa tersebut. Kita baca walaupun sekali. Kalau tak mengapa, cara dia tulis. Tulis. Lepas tu tak, pak tidur. Tak boleh esok, lusa tengah buat. Tak boleh lusa, tulak. Yang penting sekali. Lepas tu yang kita baca semua, yang kita ingat semua dah. Hak yang payah nak mengapa ni, payah kau nak mengapa ni, alhamdulillahilladzi khalaqan nawma wal yaqadha, payah kau nak mengapa ni. Tulis, baca sekali agar kita termasuk dalam ahli bagi amalan ni. Setiap amalan ada ahli dia. Untuk kita masuk dalam ahli dia, maka kita baca walaupun sekali. Ni hak yang disebut oleh Imam Nawawi sebelum daripada ni. Katanya artinya tidaklah seorang bangun daripada tidurnya kemudian mengucapkan, dia ucapkan dia, alhamdulillahilladzi khalaqan nawma wal yaqadha alhamdulillahilladzi ba'athani saliman sawiya asyhadu anna allaha yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia baca doa tu, maksud dia benda, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan tidur dan bangun. Allah Ta'ala yang menjadikan tidur, kita tidur, Allah Ta'ala yang jadikan tidur, kita dapat bangun, Allah Ta'ala yang jadikan bangun. Ini kita sedar yang bangun ni sebenarnya adalah Allah Subhanahu Ta'ala yang kuasa membuat hal tersebut pada kita. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku dengan sihat dan selamat. Aku bersaksi bahawa Allah Ta'ala adalah zat yang menghidupkan segenap yang mati, dan dia atas segala sesuatu maha kuasa. Kalau dia baca dalam benda ni, kata Nabi SAW, kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, hamba-Ku telah berkata benar. Allah Ta'ala memberi pengiktirafan bahawa dia saat itu orang yang benar. Memang hak yang dia ucap saat itu benar, maka pasti ada ganjaran yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya kami meriwayatkan juga dalam kitab tersebut, kitab Imam Ibn Sunni, daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza habba min al-laili kabbara 10 wa hamida 10 wa qala subhanallahi wa bihamdihi 10 wa qala subhanal malikil quddus 10 wastaghfara 10 wa hallala 10 thumma qala Allahumma inni a'udzu bika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamati 10
thumma yaftatihus salah. Artinya tidaklah seorang hamba ketika Allah Subhanahu wa taala mengembalikan rohnya, dia bangun daripada tidur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lepas tu dia mengucapkan la ilaha illallah. Dia mengucapkan betul kan? Tidaklah seorang hamba ketika Allah Ta'ala mengembalikan ruhnya mengucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dia silap tak makna dia silap tak makna. Dia tukar makna. Baik, okey, dia tukar makna. Kalau orang perhati boleh, makna hadis yang ke-24 sebenarnya duduk pada 41. Hadis yang 41 duduk silap, hadis yang 41 makna dia duduk pada makna hadis yang ke-42. Hadis yang 42 makna dia duduk pada hadis yang 41. Dia tukar. Artinya sesungguhnya Rasulullah apabila bangun pada malam, Rasul kalau bangun tengah malam, Rasul membaca lagu mana? La ilaha illallah. Tak juga, salah juga. Dia silap tak mana tak setara. Silap tak mana. Biarlah. Ataupun dia tinggal ke mana, kena rujuk balik kita Arab. Apa kita tak mana? Ni makna dia silap tengok muka surat 30 yang ada kitab terjemah Al-Azkar Imam Nawawi, pustaka Al-Hidayah, muka surat 30, hadis 41, makna dia silap. Okey, maksud makna dia bagaimana? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza habba min al-lail kabbara 10. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia bangun tengah malam, dia akan bertakbir sebanyak 10 kali. Wa hamida 10, dan dia memuji kepada Allah 10 kali. Wa qala subhanallahi wa bihamdihi 10. Lepas tu dia baca subhanallahi wa bihamdihi 10 kali. Wa qala subhanal malikil qudus 10. Dia kata subhanal malikil qudus 10 kali. Wastaghfara 10, dan dia istighfar sebanyak 10 kali. Wa halala 10, dan dia bertahlil la ilaha illallah 10 sebanyak 10 kali. Thumma qala, kemudian dia kata Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan engkau ya Allah daripada kesempitan dunia, wa dhiqi yaumil qiyamah, dan kesempitan pada hari kiamat. Dia baca sebanyak 10 kali. Thumma yaftatihus salat, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Baik. Jadi warna ni nanti yang merojok kita asal. Seterusnya hadis yang ke-42 kami riwayatkan dalam Sunan Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu taala anhu, dia berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza istayqadha min al-lail qala la ilaha illa ant subhanakallahumma wa bihamdik astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmatak Allahumma zidni ilma wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Artinya sesungguhnya Rasulullah apabila bangun pada malam hari, Rasul kalau bangun dia membaca la ilaha illa ant subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmatak Allahumma zidni ilma wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Maksud dia benda, tiada Tuhan yang patut disembah selain engkau. Rasul kalau bangun malam hari dia baca doa ni. Lepas tu ada lagi doa-doa yang lain, ayat-ayat yang lain, di antaranya dia baca ayat inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar, ayat akhir surah Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, akhir surah Al-Imran. Ingat sebelum surah An-Nisa tapi dah ingat surah ni, akhir surah Al-Imran, inna fi khalqis samawati. Siapakah habis surah dia buka pintu, kalau kita leniah buka pintu tengok ke langit baca ayat tersebut. Orang nakut-nakut dia nak baca, nak buka pintu tengah malam bimbang kau kan nakut-nakut. Jadi Rasul tengok ke langit, Rasul baca ayat tersebut. Dan di antara doa yang Rasul baca doa ni, maksud dia tiada Tuhan yang patut disembah selain engkau Allah Rabbi. Cuba kita tengok ni orang yang betul-betul mulut dan hati basah mengingati Allah. Bangun tidur ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bangun tidur ingat kepada Allah taala. Kita nak tahu benda yang ada dalam hati kita, kita tengok apabila kita bangun tidur. Kalau ingat benda tu dalam hati kita. Kalau ingat kepada Allah, alhamdulillah Allah Taala ada dalam hati kita. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun daripada tidur ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbi, orang yang dapat bangun tidur ingat kepada Allah, dia pasti akan Allah Taala bagi ketenangan dalam hati dia. Allah Taala bagi kelapangan dalam hati dia. Tiada Tuhan yang patut disembah selain engkau. Maha suci engkau ya Allah.
dan segala puji bagimu. Aku memohon kasih sayangmu. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan janganlah membengkokkan hatiku setelah engkau beri aku hidayah. Ni di antara doa yang perlu kita kena baca. Ni doa yang perlu kita kena baca ni, supaya Allah Ta'ala tidak belokkan hati kita setelah daripada Allah Ta'ala bagi hidayah. Dulu Allah Ta'ala bagi hidayah, tiba-tiba sekarang ni Allah Rabbi dia belok dak sekarang. Na'udzubillahi min dzalik, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Baik, hak belok sikit tak apa, belok teruk. Waktu hak yang lebih teruk lagi, setengah daripada pemimpin belok teruk. Betul tak gitu? Memang belok teruk. Dengan orang Islam, oh tak boleh lah masalah. Tapi dengan orang kafir, junjung sombong. Sedangkan tu bukan sikap orang Islam. Sikap orang Islam yang Allah Subhanahu Wa Taala kamu dalam Quran lagu mana? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Tu sifat orang Islam. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang beriman yang bersama dengan Muhammad, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyidda'u 'alal kuffar, kerah bersama dengan orang kafir, tapi ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang di sesama mereka itu. Baik, jadi kita kena minta semua berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kena minta semua Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan iman kita sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tengok, Rasul bangun daripada tidur, minta Allah Ta'ala jangan simpangkan, jangan serongkan, jangan gelecohkan diri dia. Sebelum ni dapat hidayah, tiba-tiba sekarang ni gelecoh. Na'udzubillahi min dzalik. Tengok ni doa Rasulullah. Ya Allah, di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni, tambahkan ilmu kepadaku dan janganlah engkau membengkokkan hatiku setelah engkau beri aku hidayah. Berikanlah rahmat kepadaku dari sisimu, sesungguhnya engkau maha pemberi, Tuhan yang maha pemberi. Baik, kata habba bermakna bangun daripada tidur. Ya, dalam hadis yang 41 tu ada habba, maksudnya bangun daripada tidur. Seterusnya kami meriwayatkan dalam Sunan Abu Daud juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza labitha sauban sammahu qamisan aw ridaan aw imamatan yaqul Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lah. Ni silap juga kalau kita tengok sini sebab ni kita dalam bab lain duk mari hadis bab lain. Sepatutnya hadis ni kena letak selepas daripada zikir ketika memakai pakaian. Jadi wala tupo takir lebih orang terjemah kita dia sekarang ni kita dalam bab benda, bab zikir ketika bangun dari tidur. Tiba-tiba dia cerita Rasulullah kalau dia pakai pakaian, Rasul akan baca doa pakai pakaian. Tak ada sakok bau dengan bangun tidur. Lepas tu dia lepas daripada ni dia benda zikir ketika memakai pakaian. Sepatutnya hadis ni kena letak di bawah bab zikir ketika memakai pakaian. Ini mungkin kesilapan dalam orang hak yang menterjemah, ataupun orang terjemah tak silap dah, tapi orang hak yang edit, kadang-kadang orang edit bermasalah. Orang hak yang edit kadang-kadang bermasalah. Ada beberapa orang sahabat hamba dia tulis buku, lepas tu dia ada bahagian orang hak yang edit mula dia edit siap cetak, tengok Allah parah, lari tak setarang. Kadang-kadang orang yang menulis tak ada masalah, tapi orang edit. Jadi kalau ada hak yang tulis buku hak baru, kalau ada kesilapan tu, dia tidak semesti orang hak yang tulis tersilap. Kadang-kadang orang hak yang edit dia nak cari ayat hak sesuai, sedangkan dia bukan ahli, maka dia tukar ayat lain dulu. Tu jadi masalah. Baik, tak apalah, biarlah nanti kita akan sambung semula. Berhenti kat situ dulu untuk malam ni. Jadi banyak dah hak yang kita kongsi malam ni. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan kepada kita untuk kita berzikir, untuk kita amalkan zikir sebelum daripada kita tidur, dan untuk kita amalkan zikir selepas daripada kita bangun daripada tidur. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memelihara iman kita, hidayah kita, sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tidak lupa juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ada sebahagian daripada saudara-saudara kita yang bermasalah, kita berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala kembalikan hidayah balik
kepada dia. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma ya muqallibal qulubi wal absar ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.